Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan Walid? Hari ni Walid nak menyatakan satu pendapat di mana pernah tak kawan-kawan semua, sahabat-sahabat Walid semua terfikir MySejahtera apa function dia sekarang ni? Kalau kita tengok sekarang ni, fungsi dia menjurus kepada mengesan penyebaran wabak COVID-19 sahaja. Mengesan penyebaran, kemudian perkongsian maklumat. Tapi dalam beberapa bulan yang lepas, selepas ada beberapa berlaku anak Walid kena swab test sebab kawan dia positif, apa salahnya kalau pihak berkuasa upgrade, menambah baik fungsi MySejahtera, di mana MySejahtera juga boleh mengawal ataupun menyekat penyebaran COVID-19. Sebagai contoh, buku maklumat pengunjung dalam pasaraya ataupun dalam masjid. Siapa pernah tulis buku tu? Buku tu tak sepatutnya dah ada dah sekarang. Tak sepatutnya ada. Salah satu caranya, bila kita nak menghapuskan buku tu, okey, sebelum tu Walid nak bagi tahu apa kelemahan buku tu. Buku tu yang pertamanya, orang ramai berkongsi buku yang sama, ada yang berkongsi pen yang sama, tulis dekat situ, elok-elok tak ada kontak, tiba-tiba ada kontak. Dan tindakan yang sebetulnya adalah setiap rakyat Malaysia perlu mendaftar MySejahtera, kemudian create dia punya QR code sendiri. Persoalannya dekat sini, bukan semua pakai smartphone. Bukan semua yang ada smartphone menggunakan MySejahtera. Tapi kalau penguatkuasaan itu dikuatkuasakan oleh pihak atasan, setiap manusia perlu memegang QR code sendiri. Kemudian MySejahtera tu, pihak yang berkuasa, yang berkenaan perlu upgrade MySejahtera, create satu account admin di mana setiap pasaraya, setiap masjid, setiap pintu masuk tempat-tempat awam ada seorang penjaga yang boleh scan QR code pada setiap rakyat Malaysia. Dekat situ insya-Allah tahap pengesanan penyebaran COVID-19 pasti akan lebih berkesan dan cepat, efektif. Caranya adalah, kalau pada siapa yang tak ada smartphone, boleh dapatkan QR code di mana-manalah, balai polis ke, kan, just bawa satu kertas QR code. Yes, this is me. Setiap manusia ada QR code dia sendiri. QR code ni kemudian sampai dekat situ, buat dalam bentuk kad ataupun satu kertas A4 mungkin, pulang pada inovatif masing-masing, bawa dekat situ, tag, alhamdulillah, anda boleh masuk. Dan pernah tak terfikir di mana MySejahtera hanya membenarkan orang masuk? Ini poin yang kedua. So kenapa tak create satu function MySejahtera di mana MySejahtera menghalang orang masuk? Contohnya, orang yang mempunyai kontak. Okey, ada satu kisah ni, kisah Walid lah kan. Anak Walid kena kuarantin, kena swab test, dia dipakaikan gelang. Tapi kami sekeluarga tak dipakaikan gelang. Dan bila ditanya, tak, individu yang terlibat sahaja yang dipakaikan gelang. So, tak ada arahan untuk kuarantin.
bila tak ada arahan untuk kuarantin, ini bermakna pihak majikan Walid kata tak disuruh kuarantin, so kena kerja. So bila kena kerja tu, kita dah macam apa situasi yang akan berlaku, macam-macam tu. So dekat situ, apa salahnya MySejahtera di-upgrade dengan mewujudkan satu function, maaf, anda tidak dibenarkan masuk. Kalau kita buka kita punya QR code tu, dekat bawah tu, dekat lokasi kita zon merah, dan kita punya status pun ada dekat situ, status hijau ataupun status merah ataupun status kuning, kita tahu banyak lah kat situ kan. So dari situ, contoh satu pasaraya A ada satu kluster di mana wujud dekat situ. So hari yang sama Walid masuk dekat situ, tengah shopping 2 hari 3 hari lepas tu, pasaraya tu tutup. Rupa-rupanya pada tarikh tu ada pesakit COVID yang tengah membeli belah dekat situ. So pada tarikh yang sama, dengan efektifnya QR code tu tadi, so automatiknya tempat tu jadi zon merah. Dan siapa pada satu tempoh masa tau, so tempoh masa tu, siapa yang masuk sekali pada hari tu, dia akan jadi status dia merah. Atas faktor kebarangkalian kita sebagai kontak rapat kepada pesakit COVID-19. Macam tu. So bila status bertukar jadi merah, bermakna kita perlu lebih berwaspada. Maknanya dekat sini, untuk nak masuk masjid, maaf, anda status merah, status anda merah, dan anda tidak dibenarkan masuk. Okay, fine. Kat situ masuk pasaraya pula, nak beli barang merah. Anda ada solusi lain di mana boleh listkan apa barang yang nak, kemudian bagi dekat pekerja pasaraya tu mungkin, kemudian pasaraya tu akan collect, kemudian dibayar je dekat luar. Dia tak boleh masuk ke dalam. Bila masuk ke dalam, penyebaran tu pasti akan berlaku. Pernah tak terfikir macam mana kita nak kesan orang yang positif masuk bersama dengan kita? Kita tak boleh nak kesan. Dengan cara ni sahaja kita boleh kesan, kita boleh mengawal benda tu. Nak keluar boleh, cumanya tak boleh pergi ke tempat-tempat awam. Dari situ, penyebaran tu, fokus kepada matlamat pertama kita adalah menyekat penyebaran. Walid pasti dengan cara ni kita akan reduce, kita akan mengurangkan penyebaran. Seterusnya insya-Allah boleh menyekat penyebaran. Dan poin yang ketiga, pernah tak kita terfikir surat kebenaran untuk merentas negeri, surat kebenaran untuk bekerja tidak menentukan sama ada orang tu positif ataupun negatif. Makanya dengan adanya surat kebenaran bekerja contohnya daripada MITI ke, daripada syarikat ke, daripada polis ke, daripada kementerian apa-apa pun, boleh dikeluarkan, tapi dengan syarat bila ada penguatkuasaan MySejahtera, setiap SJR, Sekatan Jalan Raya COVID-19, pihak polis perlu scan QR code setiap individu yang lalu tu. Bila dia scan QR code tu, maaf, status anda merah. Cik, saya nak pergi kerja cik, macam mana? Contohnya macam tu kan. Okey, Walid juga fikirkan solusi macam mana orang nak bekerja tapi status merah. Status merah ni hanya kebarangkalian untuk dapat jangkitan. Kebarangkalian tu tinggi sebab dia pernah berada di tempat yang ada kluster, tempat yang ada pesakit COVID dekat situ. So dengan cara yang apa? Dengan cara pergi ke
dapatkan ujian swab test, kemudian dapatkan surat pengesahan daripada pihak polis dan surat MITI, result swab test dengan balai polis. Okey, walaupun status merah, tapi anda dibenarkan kerja sebabnya anda negatif daripada terkena COVID-19. Na'udzubillahi min zalik. Walid rasalah kan, dengan cara ni kita boleh mengawal. Kita memang dapat mengawal, insya-Allah. Simpati kepada frontliner kita. Berapa lama lagi kita nak tunggu untuk nak buat benda ni? Kita kena ada satu sistem di mana benda tu boleh mengawal. Walid dah tanya pendapat kawan-kawan, Walid dah tanya pendapat saudara mara, sahabat-sahabat tempat kerja, dan insya-Allah benda ni dapat kita atasi dengan jayanya. Kalau kawan-kawan semua setuju dengan pendapat Walid, share video ni, pastikan video ni dapat sampai ke pengetahuan KKM, pihak berkuasa, pihak yang mengawal selia Majlis Sejahtera. So dari situ cuba bayangkan, sektor apa yang kita nak buka, sektor pelancongan, sektor apa, tak ada masalah. Sebab mereka-mereka, kita-kita ni yang berada pada status hijau, yang tak ada kena-mengena dengan zon-zon merah, sangat-sangat memerlukan pendapatan, sangat-sangat memerlukan perubahan yang positif. Macam sebelum-sebelum ni, ada satu-satu tempat zonnya hijau, penduduknya mengikut SOP, tak ada apa masalah, tapi terpaksa juga duduk kat rumah, niaga susah, pendapatan susah, customer kurang. Semoga kita dijauhkan daripada jangkitan COVID-19. Na'udzubillahi min zalik. Dan sampai kat sini saja, sampai di sini saja video Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.